Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Anda bersama dengan saya, Cikgu Jana, Guru Bimbingan dan Kaunseling SK Lubuk Temiang. Baiklah, dalam video ini, saya akan kongsikan beberapa teknik ataupun tips untuk meningkatkan motivasi belajar. Sebelum itu, kita tengok apakah yang dimaksudkan dengan motivasi. Motivasi bermaksud dorongan. Dorongan untuk melakukan sesuatu perkara, sama ada dorongan faktor dalam diri ataupun faktor luaran. Untuk mencapai suatu matlamat, kita memerlukan motivasi sebagai pendorong positif. Jika kita ada motivasi, kita akan rasa mempunyai satu tenaga yang boleh membuatkan kita bersemangat untuk mencapai matlamat kita. Tetapi, bagaimana pula jika tidak ada motivasi? Baik, walaupun dengan matlamat yang jelas dan perancangan yang cukup rapi, tetapi jika tidak ada motivasi, sedikit sebanyak, ia akan memberikan kesan yang tidak baik. Kerana kita tidak akan ada ketahanan untuk berhadapan dengan halangan ataupun cabaran dalam mencapai matlamat. Malah, kita juga lebih cenderung untuk berfikiran negatif. Jadi, sebab itulah pentingnya motivasi. Dan persoalannya sekarang, bagaimanakah cara belajar boleh meningkatkan motivasi belajar? Okey, kita tengok satu-satu. Yang pertama, banyakkan membaca bahan-bahan motivasi. Sekarang ni sangat mudah untuk dapatkan bahan-bahan motivasi. Ada buku, ada video, boleh buka YouTube, boleh baca blog, macam-macam. Jadi, jika kita banyakkan membaca bahan motivasi, secara tidak langsung kita akan terinspirasi. Jadi, banyakkan membaca bahan-bahan motivasi lepas ini. Okey? Tips yang kedua, letak target. Apa-apa pun yang kita buat, mesti ada target supaya kita tidak akan rasa usaha kita hanya sia-sia. Contoh pelajar SPM, letak target 10A SPM. So, tulislah 10A tu dalam kertas besar-besar dan tampalkan di dinding. So, setiap kali tengok target tu, mesti akan rasa bersemangat untuk belajar. Macam saya hasilkan video ni pun, saya letak target. Saya target 3 hari mesti siap video. Hari pertama, saya sediakan teks apa yang saya ingin sampaikan. Hari kedua, saya rakam video. Dan hari ketiga, saya edit video, maka siaplah dalam 3 hari. Bayangkan jika saya tidak meletakkan target, berkemungkinan besar saya akan ambil masa seminggu ataupun 2 minggu ataupun tidak siap langsung. Jadi, nampakkan betapa pentingnya ada target. Tips yang ketiga, belajar mengikut gaya belajar yang lebih selesa. Setiap orang ada gaya belajar yang berbeza-beza. Ada yang suka membaca, ada yang suka menonton, ada yang suka mendengar. Malah ada juga yang suka menggabungkan ketiga-tiganya. Apapun gaya belajar, itu tidak menjadi masalah. Sebab ilmu ni boleh didapatkan dengan pelbagai sumber dan kaedah. Jadi, pilihlah gaya belajar yang pelajar rasa lebih selesa, supaya ada rasa minat dan bersemangat untuk belajar. Tips yang keempat, susun jadual belajar. Jadual belajar akan membantu pelajar menetapkan masa belajar dengan baik setiap hari. Tapi, jika sudah ada jadual belajar tu, janganlah pula tidak patuh. Sebaiknya patuhilah jadual belajar yang telah disediakan supaya dapat belajar dengan lebih fokus dan konsisten. Tips yang kelima, memberi penghargaan kepada diri sendiri ataupun orang putih cakap self-reward. Beri penghargaan kepada diri sendiri setiap kali kita telah mencapai satu kejayaan, walaupun sekecil-kecil kejayaan. Contohnya, pelajar dapat menguasai satu topik yang agak susah, tetapi bila jawab soalan, boleh dapat markah penuh. Itu juga satu kejayaan. Okay. Dan buatlah aktiviti selain daripada belajar sebagai self-reward, sebagai penghargaan kepada diri sendiri. Contohnya, main game PS5, ambillah masa 30 minit, 1 jam, ataupun tengok movie kegemaran. Tapi pastikan tengok movie, jangan tengok drama. Sebab drama agak panjang. So, nanti takut penghargaan diri sendirinya tu terlalu leka. Kalau boleh, elakkan. Dan tips yang keenam, tips yang terakhir, berehat seketika ketika belajar. Belajar ni walaupun kita tengok seperti tidak buat apa-apa, hanya duduk di satu tempat, tetapi sebenarnya otak sedang bekerja. Dan ini membuatkan badan dan otak menjadi penat. Jadi, dapatkanlah rehat seketika supaya otak
segar. Berehat seketika ini boleh membuatkan pelajar rasa belajar ini bukanlah satu beban, tetapi sebagai satu tanggungjawab seorang pelajar. Jadi ia akan boleh membuatkan pelajar rasa bermotivasi. Jadi itu sahaja perkongsian tips ataupun teknik yang boleh diamalkan oleh pelajar untuk meningkatkan motivasi belajar. Apa yang kita usahakan pasti akan membuahkan hasil. Sedikit usaha kita, sedikitlah hasilnya. Banyak usaha kita, banyaklah hasilnya. Okey? Itu sahaja perkongsian daripada saya. Semoga bermanfaat untuk semua. Okey, terima kasih. Assalamualaikum.